Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah masih lagi diberi ruang dan peluang untuk kita sama-sama meneruskan siri perbincangan dalam Sabti Usuluddin, yang mana pada kali ini kita nak sambung berkaitan dengan bab hadis di pelajaran yang kedua dalam tingkatan 4, iaitu tajuknya adalah istilahat fi ulumil hadis, istilah-istilah dalam ilmu hadis, yang mana kita nak tengok berkaitan dengan nama-nama lain bagi hadis itu sendiri. Apa lagi kita nak tengok berkaitan dengan apa perbezaan hadis, perbezaan di antara Al-Quran, hadis Nabawi dan hadis kursi. Dan untuk itu kita teruskan. Seterusnya kita nak tengok berkaitan dengan ta'rif al-hadis was sunnah wal khabar wal asar. Okey, keempat-empat ini adalah berkaitan dengan ilmu hadis, dan keempat-empat ini adalah perkara yang ada kaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang pertama kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan hadis. Okey, al-hadis fil lughah asy-syai'ul jadid, fil istilah aqwal wa af'alu wa takrirat wa sifatun nabiy sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyah wal khuluqiyah. Okey, hadis daripada makna dari sudut bahasa diberikan maksudnya asy-syai'ul jadid, sesuatu yang baharu, sesuatu yang baharu, al-hadis. Dan wafil istilah, dari sudut istilahnya, iaitu aqwalu wa af'alu wa takrirat wa sifatun nabi sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyah wal khuluqiyah, iaitu perkataan Rasulullah, ataupun wa af'al, perbuatan, takrir ataupun pengakuan, wa sifatun nabi, dan sifat-sifat yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khuluqiyah wal khalqiyah, sifat dan akhlaknya, segala perkara daripada apa yang Nabi cakap, ataupun apa yang Nabi buat, ataupun daripada pengakuan Nabi, ataupun sifat-sifat Nabi, sifat-sifat yang disandarkan kepada Rasulullah, dan akhlaknya. Itu yang dimaksudkan dengan hadis. Okey. Dan kita tengok pula kepada as-sunnah. As-sunnah fil lughah at-tariqatul matbu'ah wal mu'tadatu fil hayati muradifatu lil hadis. Okey. Sunnah daripada sudut bahasa ialah jalan yang diikuti dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan, iaitu muradifatu lil hadis, ianya adalah perkataan seerti bagi hadis. Wa fil istilah kullu ma yattasilu bin nabi sallallahu alaihi wasallam min sirati wa khalqi wa syama'ili wa akhbari wa aqwali wa af'ali wa hiya tariqatul muttabi'atun lidail muslimin. Okey, sunnah daripada sudut istilah adalah tiap-tiap perkara yang berhubung ataupun berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi sirah, iaitu perjalanan hidup Rasulullah, akhlaknya,
kesempurnaannya, penceritaannya, perkataannya, perbuatannya, iaitu jalan yang boleh diikuti oleh jalan yang perlu diikuti oleh orang-orang Islam. Okay. Kalau kita tengok hampir sama je pengertian sunnah dan hadis tadi. Apa sahaja yang berkaitan dengan Nabi, perjalanan hidup Nabi, akhlak Nabi, kesempurnaan Nabi, penceritaan apa yang Nabi ceritakan, apa yang Nabi perkatakan, apa yang Nabi buat, yang boleh, yang perlu diikuti oleh orang-orang Islam. Dan kemudian kita tengok kepada al-khabar. Okay. Al-khabar fil lughah an-naba, iaitu berita. Dan wafil istilah, daripada sudut istilah pula, al-khabar ma udhifu ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ghairihi fayakuna a'ammu minal hadis wa ashmal wa kullu hadis khabar hadisan. Okay, dan ataupun apa tu, khabar. Okey, khabar daripada sudut istilah ialah perkara yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun selainnya. Selainnya ni orang lain yang bercerita tentang Rasulullah. Okay, cerita tentang Rasulullah tapi melalui mulut orang lain. Okey. Fayakuna a'ammu minal hadis wa ashmal. Dan maka ianya lebih umum daripada hadis dan terlebih sempurna. Wa kullu hadis khabar hadisan. Dan tiap-tiap hadis itu khabar, dan bukanlah setiap khabar itu adalah hadis. Itu khabar. Kemudian kita tengok istilah yang keempat, iaitu yang berkaitan dengan al-asar. Al-asar fil lughah baqiyatu syai'in. Al-asar fil lughah baqiyatu syai'in, iaitu yang diberi makna sisa daripada sesuatu ataupun jejak daripada sesuatu, baki daripada sesuatu. Dan daripada sudut istilah ma'utifu ila sahabi awit tabi'in wa qad yaradu bihi ma udhifu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa a'ammu minal hadis wa kullu al-hadis athar wa laysa al-akas. Dan asar ni adalah perkara yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, yang dimaksudkan dengan apa-apa yang disandarkan kepada Nabi dan umum daripada hadis. Semua hadis adalah asar dan bukan semua asar adalah hadis. Okay. Daripada sudut yang kita tengok dua istilah yang pertama tadi, hadis dan sunnah itu adalah perkara yang sama, yang semuanya berkaitan dengan Nabi, yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis. Semua perkara yang berkaitan dengan Nabi daripada sudut percakapan, perbuatan, penyaksian, sirah hidup Nabi dan sebagainya. Kemudian khabar ni adalah perkara yang berkaitan dengan Nabi, ataupun khabar ni adalah satu penyampaian yang seseorang tu bercerita tentang Nabi, yang diambil cerita itu daripada bukan Nabi sendiri, mungkin daripada sahabat-sahabat yang rapat dengan Nabi. Dia cerita, okay, Nabi ni macam ni, okay, itu yang dipanggil khabar. Kemudian asar ni adalah perkara yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Okay. Sahabat dan tabi'in ni menceritakan tentang macam mana perlakuan Nabi ataupun akhlak Nabi. Okay. Itu sebabnya hadis, sunnah, khabar dan asar ni adalah kesemuanya ada kaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey.
seterusnya. Kita nak tengok kepada al-farqu bainal hadis was sunnah wal khabar wal asar. Perbezaan perbezaan di antara hadis, sunnah dan asar. Okey. Yang pertama, hadis dan sunnah majaa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk hadis dan sunnah. Yang kedua, al-khabar majaa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ghairihi. Datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an ghairihi, ataupun orang lain, kata-kata orang lain, kata-kata sahabat yang menceritakan perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-asar ma ruwiya anis sahabah wat tabi'in min aqwali aw af'ali, perkara yang diriwayatkan daripada sahabat, tabi'in, daripada perkataan ataupun perbuatan. Maruya anis sahabah wat tabi'in minal aqwal wal af'al, perkara yang diriwayatkan daripada sahabat, tabi'in, daripada perkataan ataupun perbuatan yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan seterusnya kita nak tengok al-farqu bainal Quran wal hadis nabawi wal hadis qudsi. Okey, perbezaan di antara Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis qudsi. Okey, kita tengok satu persatu. Al-Quran lafzuhu wa ma'nahu. Al-Quran lafzuhu wa ma'nahu indallah biwahyil jali, iaitu Al-Quran ialah lafaz dan maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan wahyu yang nyata. Dan kita telah belajar berkaitan dengan Al-Quran ni. Al-Quran adalah lafaz serta maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu. Okey. Kemudian hadis nabawi lafzuhu wa ma'nahu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis nabawi ni adalah lafaz dan maknanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi melafazkan dan makna dia pun daripada Rasulullah. Okey, dan hadis qudsi lafzuhu min inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'nahu min indillah bil ilham awil bil manam. Okey, hadis qudsi ni lafaznya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala makna hadis tersebut daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah ilhamkan, ataupun makna tu yang Allah beri ilham ataupun Allah beri mimpi kepada Rasulullah. Okey, dan kita tengok yang kedua, al-mu'jiz bi lafzihi wa ma'nahu. Okey, Al-Quran itu mukjizat daripada segi lafaz dan maknanya, manakala hadis nabawi laisa bi mu'jiz, hadis bukan mukjizat, dan hadis qudsi juga laisa bi mu'jiz, bukan mukjizat. Okey. Seterusnya, innal Quran lafzul al-munazzilu bihi biwasitatil Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, Al-Quran lafaznya disampaikan melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis nabawi ma udhifu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takrir aw wasful khuluqi wal khalqi, al wasful khalqi aw khuluqi.
iaitu perkara yang disandarkan kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, penyaksian dan sifat-sifat kejadiannya ataupun akhlaknya. Dan hadis kudusi pula, ikhbarullahu ma'nahu bil ilham atau bil manam fa akhbarun nabi sallallahu alaihi wasallam ummatihi bi ibarati nafsihi. Okey, Allah telah mengkhabarkan maknanya hadis kudusi ini melalui ilham atau mimpi, dan kemudiannya diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dengan ayat sendiri. Ini hadis kudusi. Kemudian apa perbezaan dia lagi? Perbezaan yang keberapa ni? 1, 2, 3, 4. Okey, muta'abbidan bitilawatihi. Dan membacanya, Al-Quran ni membacanya adalah satu ibadat. La muta'abbidan bitilawatihi, tidak dikira, kalau hadis tidak dikira sebagai ibadat. Dan hadis kudusi juga tidak dikira sebagai ibadat. Okay. Kita ada yang tadi tu lepas dah. Yang keempat dia punya tu tadi tu, tak apa, kita la yajuzu riwayatihi aw tilawatuhu bil makna. Al-Quran itu tidak diharuskan diriwayatkan atau dibaca dengan makna. La yajuz, kalau hadis nabawi yajuzu riwayatihi bil makna, boleh diriwayatkan dengan makna. Yajuzu riwayatihi bil makna. Hadis kudusi juga boleh diriwayatkan dengan makna. Okey. Itulah antara apa yang kita boleh pelajari dalam pelajaran yang kedua dalam bab hadis ni, berkaitan dengan istilah-istilah dalam ilmu hadis, yang mana kita tengok tadi berkaitan dengan makna, apa yang dimaksudkan dengan hadis, sunnah, khabar dan asar. Kemudian kita tengok perbezaan di antara istilah-istilah tu. Kemudian kita juga telah bincangkan perbezaan di antara Al-Quran, hadis kursi dan hadis nabawi. Okay. Semoga apa yang kita bincangkan tadi memberi manfaat untuk kita semua. Dan kita akan jumpa lagi dalam pembelajaran yang seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.